Baik, rakan kita Espalini Jali menemani kita dari daerah Belair. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Hani dan Sarina. Apa khabar pada pagi ini? Alhamdulillah sehat ya. Mengenakan warna terang ni menunjukkan semangat kita ni selaku wanita juga ni. Walau orang kalau kita ni lihat wanita ni mempunyai peranan yang cukup besar juga dalam kehidupan sama dalam institusi keluarga ataupun organisasi. Jadi begitu juga saya percaya Espalini merupakan individu yang mempunyai semangat juang itu sendiri dalam memperjuangkan impian dan cita-cita dalam kehidupan. Dan begitu juga rakan-rakan penyiar kita, rakan-rakan penerbit kita di daerah Belair sebenarnya akan sentiasa berjuang untuk mendapatkan maklumat dan juga bahan-bahan yang begitu menarik ya, semata-mata untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada penonton kita ni di Rampai Pagi. Ya, tepat sekali. Mungkin dengan topik kita ni pada hari ini mengenai dengan kesihatan ini, dapat kita ditanyakan kepada Espalini mungkin cara-cara Espalini tersendiri secara peribadi untuk menjaga kesihatan ini, kesihatan fizikal maupun mental. Sebetulnya bagi saya sendirilah Sarina dan Hani, memang untuk menjaga kesihatan itu memang sesuatu yang penting lah. Apa yang penting ialah kalau bagi saya sendiri, jangan lupa untuk mengamalkan minum air yang cukup, mengamalkan senaman walaupun sedikit, itu yang paling penting, dan juga termasuk pengambilan pemakanan yang sihat ya. Itulah yang kita ni cuba teliti pada setiap hari, apa sebenarnya antara intake ataupun apa yang kita ni pengambilan kita ni pada setiap hari untuk menjaga kesihatan kita ni dari segi pemakanan dan sebagainya. Terima kasih atas perkongsian. InsyaAllah akan kita dikongsikan juga nanti cara peribadi kita ni untuk menjaga kesihatan fizikal dan mental ini. Ingin mengetahui apakah antara bahan menarik yang akan dibawakan, kita serahkan kepada Espalini. Silakan. Baik, terima kasih rakan setugas kita Sarina dan Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah ada kita bersua kembali menerusi Rampai Pagi yang kami bawakan dari daerah Belair di hari Jumaat penghulu segala hari. Semoga dibukakan pintu-pintu rezeki, dimakbulkan semua doa kita dan semoga kita semua sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala walau di mana saja berada. Dari daerah Belair Auda, saya kongsikan dulu antara acara semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Belair, di mana pada hari Ahad ini iaitu 5 hari bulan November akan diadakan lawatan kunjungan muhibah ke Rumah Panjang Teraja Labi yang akan diadakan insya-Allah bermula pada jam 10 pagi. Dan sementara itu, majlis pengundian sebetulnya dan pemilihan mengisikan jawatan Ketua Kampung daerah Belair juga akan diadakan pada hari Ahad ini iaitu 5 hari bulan November bagi jawatan Ketua Kampung Lumut 2, Ketua Kampung RPN Lumut Kawasan 2 dan Ketua Kampung RPN Lumut 3 Mukim Liang, di mana ianya akan diadakan bermula pada jam 9 pagi sehingga 11.30 pagi di Dewan Serbaguna Sekolah Rendah Sungai Tali Mukim Liang. Itu dia ada beberapa acara semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Belair. Seterusnya kita akan beralih untuk mengikuti bahan visual yang telah pun disediakan untuk edisi hari ini. Silakan. Realiti kos hidup yang meningkat memang tidak boleh dinafikan, terutamanya kebelakangan ini. Secara umumnya, peningkatan kos sara hidup berlaku kerana peningkatan pendapatan individu untuk suatu jangka masa tidak dapat menampung peningkatan harga barangan atau perkhidmatan yang sama untuk jangka masa terbabit. I feel apanya orang pandai kita ni bercermat-cermat belanja, makan, jangan macam dulu boros semane. Kita ni sudah tua, rasa sudah tu kan. Jadi kita tahu sudah lah macam mana keadaan duit. Dulu kah sekarang kah sama juga. Sama juga, hanya kita ni menyusunkan diri kehidupan kita ni mengikut semasa. Cara hidup pada zaman dahulu dan sekarang adalah sangat berbeza. Masyarakat pada zaman dahulu menjalankan sara diri untuk menampung kehidupan mereka. Ekonomi sara diri bermaksud hasil pengeluaran digunakan untuk memenuhi keperluan sendiri sahaja. Sekiranya terdapat lebihan pengeluaran,
hasil tersebut akan ditukar dengan barang-barang keperluan lain. Sebahagian besar masyarakat dahulu bergantung hidup melalui kegiatan pertanian, menternak binatang, menangkap ikan, memungut hasil hutan dan berdagang secara kecil-kecilan. Barang-barang ada mahal. Itu barang makan punya semua ada. Cuma kalau sayur sikit saja dulu besar, ni sekarang sikit kecil ikatnya. Jadi macam mana cara kita kan mengawal duit kita atau kan membeli barang? Itulah. Tahulah mahal. Tahulah. Ada beli yang murah sikit, beli sikit lah. Macam ayam itu beli macam saya orang keluarga ada 4 orang ni macam beli 1 kilo kah, kilo sayur campur. Cukup. Ya cukup lah. Dulu kopi tau 20 sen naik, dulu 15 sen. Kopi 10 sen. Saya orang dulu punya. Nah. Bukan macam orang sekarang gaji sudah besar. Saya orang gaji JKR dulu berapa ringgit saja. Kerja JKR. Sampai pensiun ini kerja bandar sana. Kalau dulu barang murah. Murah lah. Sudah itu dulu naik barang. Gaji orang pun naik juga. Dulu banyak barang. Tapi itu orang belum banyak lagi. Sekarang sudah banyak orang lagi. Macam saya orang lagi bini lagi dulu. Dikit makan. Sudah ada anak, cucu lagi. Sudah. Macam dulunya kalau ada bosennya orang, boleh kita mencari sayur atau pautan kemana-kemana. Dulunya mana dapat kawal duit itu. Memang 20 sen. Orang sekolah pun tidak ada duit, 10 sen saja macam dulu. Besar sudah. Macam saya orang, mana ada sekolah, bahasa Jepun mana ada. Kalau 20 sen lah tu, apa saya boleh dipada itu? Boleh. Roti ada 1 sen pun ada. Roti itu 1 biji boleh dapat 1 sen. Sekarang apa guna? Ada 1 sen tidak ada lagi. Dalam situasi ekonomi dunia yang tidak menentu, kegawatan ekonomi menjadi hambatan dan mendatangkan impak yang besar kepada kita. Seiring dengan perubahan zaman, kos sara hidup masa kini tidak lagi sama seperti 20 atau 30 tahun yang lepas. Bagi mereka yang tinggal di bandar, kos sara hidup semestinya lebih membebankan kerana secara umumnya harga barang di bandar biasanya lebih tinggi berbanding di kawasan luar bandar. 68. Jadi kalau kata ni melihat masa cara gaya hidup kata ni masa ni semua memerlukan duit. Jadi bagi habis kita, macam mana kita mengawal perbelanjaan seharian kita? Senang saya. Kalau umur sudah 60 lebih tu, sederhana kita ni punya belanja ni. Satu yang kita ni mesti ingat, jangan mengejar kewangan. Kalau 60 sudah, kita mesti ada kewangan sudah ada diri kita ni supaya kewangan kerja untuk kita ni. Kalau dikatakan di Brunei ni kita ni dia susah lah. Selepas ada orang menolong sama kita ni semua di mana-mana pun macam di luar negeri. Jadi yang aku fikir sini lah bila sudah umur sudah 60 lebih ke atas tu, pandai kita ni jimat cermat lah. Jangan lagi kita ni anak lah ni lah tu lah. Ada diri kita ni ada kewangan sudah. Peningkatan kos sara hidup adalah realiti yang harus diharungi oleh penduduk sesebuah negara, terutama oleh golongan yang berpendapatan sederhana dan rendah. Ianya tidak boleh dielakkan. Kita hanya boleh mengubah cara hidup untuk mencari cara menangani kos sara hidup yang meningkat ini. Membuat perancangan kewangan merupakan salah satu perkara penting dalam kehidupan seseorang, tidak kiralah sama ada muda atau tua, bagi memastikan sara diri mencukupi. Apatah lagi ketika seluruh dunia kini berdepan peningkatan kos sara hidup maupun keperluan barangan.